Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang mengatakan bahawa dirinya boleh memaafkan tapi sukar untuk dia melupakan. Itulah antara topik perbincangan kita pada kali ini. Jadi kita baru sahaja tamat bulan Ramadan dan bulan Syawal. Budaya bermaaf-maafan memang telah pun menjadi satu budaya amalan tahunan kita. Tetapi ada yang mengatakan bahawa sukar bagi mereka itu untuk melupakan, ya, walaupun sudah bermaaf-maafan, walaupun kata dah kosong-kosong, tapi perkara yang berlaku di masa yang lampau masih lagi mengganggu fikiran. Jadi bagi mereka ni susah untuk mereka melupakan. Jadi mereka bertanya kepada saya apa yang boleh dilakukan. Ramai orang memendam rasa, makan hati, hidup dalam kecederaan emosi yang selama ini bertahun-tahun. Kerana apa? Kerana tidak mampu ataupun tidak sanggup nak memaafkan. Minda kita menarik apa yang ada dalam fikirannya. Minda yang lemah, minda yang negatif akan menarik perkara-perkara yang buruk dan negatif kepadanya. Dan mata pula akan nampak apa yang hati nak lihat. Apabila hati kita mengiyakan seseorang itu sebagai tidak baik, maka mata nampak apa sahaja keburukan dan kekurangan yang ada pada orang tersebut. Segala kebaikan yang cuba ditunjukkan, yang dilakukan, yang ditonjolkan dianggap sebagai tidak ikhlas, dianggap sebagai pura-pura. Sebaliknya, kalau hati kita bersih dan disertai pula dengan minda yang positif, maka ia akan menarik segala bentuk kebaikan, menarik rezeki dan menarik pelbagai peluang sebenarnya kepadanya. Sebab itulah, kalau kita lihat ada orang yang sentiasa murah rezeki, sentiasa baik nasibnya, sebenarnya mereka ini bukan mencari rezeki, tetapi mereka ini sebenarnya menarik rezeki. Allah izinkan rezeki itu untuk sampai kepadanya tanpa henti, bagaikan air yang mengalir daripada tasik ke rumah tanpa henti, berterusan. Semuanya kerana apa? Kerana hatinya bersih, kerana hatinya memaafkan semua orang, dan setiap malam sebelum tidur pun memaafkan semua orang tanpa sebarang syarat. Tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu saya belajar dulu, sewaktu buat PhD di Australia lama dulu, zaman muda-muda, umur 20-an, disebabkan oleh kesusahan hidup tu tadi, maka waktu sebelum saya pergi ke luar negara, saya telah meninggalkan kad ATM kepada arwah ibu saya. Masa tu ibu saya pun masih muda lah kan. Jadi saya tinggalkan kad ATM kepadanya kerana saya bimbang kalau mak tu nakkan duit, sebab adik-adik masih kecil dan saya pula ketika itu belajar di luar negara, dan sememangnya universiti memasukkan allowance kepada saya setiap bulan 1,000 lebih. Jadi oleh sebab itu, ketika itu tahun 80-an, 1,000 lebih tu kira dah besar duit masa tu, saya serahkan kad ATM itu pada mak supaya kalau dia nak pakai duit, saya kata pakailah berapa saja. Mak pakailah. Jadi tanpa pengetahuan saya, rupanya ibu ni dia letakkan dalam beg duit dia, ya, dia letakkan kad itu dan dia letakkan sekali nombor PIN. Jadi apa yang berlaku? Selama 3-4 tahun saya berada di universiti di luar negara, selama itulah duit yang sepatutnya menjadi simpanan kepada saya tiap-tiap bulan dan mungkin sesekali digunakan oleh ibu atas keperluan, telah dikeluarkan tiap-tiap bulan oleh individu yang saya tidak ketahui. Hanya setelah 2-3 tahun selepas tu, teringatlah nak balik ke kampung. Jadi daripada Australia ni, telefonlah mak, tanya mak, tolong semak berapa duit dalam akaun sebab nak beli tiket kapal terbang. Masa tu bila mak semak kosong. Mak tu dah macam nak separuh pensan bila dia tahu duitnya kosong. Jadi saya pun, ya Allah, kita kan orang susah.
Masa tu ada berapa puluh ribu, ada 20-30 ribu simpanan dah masa tu. Patutnya kosong. Jadi masa tu saya terus terduduk, hasrat nak balik raya masa tu tak jadi sebab dah tak ada duit. Hati saya rasa marah, rasa geram, rasa dendam, rasa tak tenang. Hingga kan saya mendoakan agar Allah berikan balasannya setimpal atas si pelaku tu tadi. Malah sampai kepada tahap saya doakannya buruk-buruk supaya padan muka orang tu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selama saya dalam keadaan sebegitu, saya tak dapat ketenangan. Saya hidup dengan penuh marah, dengan penuh dendam. Hinggalah satu hari di pagi raya, entah bagaimana, saya tiba-tiba terfikir, kenapalah aku buat macam tu? Bukannya itu yang Islam mahukan. Apa yang hilang sudah ditakdirkan. Jadi ketika itu, di satu pagi raya tu, saya minta dengan Allah, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah petunjuk, Engkau berikanlah hidayah, berikanlah keampunan bagi orang yang telah melakukan kezaliman dengan mengambil duit aku itu setiap bulan. Dan di saat itu juga terasa bagaikan ada satu beban yang sangat besar, batu yang sangat besar, beban yang sangat besar ketika itu, seolah-olah Allah angkat, cabut daripada diri saya, daripada jiwa saya. Dan ketika itu hati terasa tenang setenang-tenangnya, rasa redha seredha-redhanya, rasa syukur sesyukur-syukurnya. Nikmatnya ketika itu hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya selepas saja saya balik daripada belajar tu tadi, Allah bukakan pintu rezeki untuk saya ni daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Malah Allah pulangkan balik berlipat kali ganda daripada apa yang Allah ambil sedikit tu tadi. Jadi disitulah saya mula belajar soal memberi kemaafan, soal redha, soal syukur dengan apa nikmat yang masih Allah berikan. Allah ambil sedikit, tapi Allah masih tinggalkan kepada kita nikmat yang cukup banyak, yang tidak terhitung pun berbanding dengan apa yang Allah ambil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tip untuk kita maafkan orang ni macam mana? Pertama sekali, kita kena maafkan diri kita dulu. Mereka yang berjiwa besar mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Oleh itu, maafkan diri sendiri terlebih dahulu dengan meminta keampunan dari Allah atas segala kelemahan, kesalahan, atas dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Jadi daripada situlah nanti akan hadirnya satu kekuatan yang dipanggil kekuatan dalaman. Maafkan diri sendiri dulu. Yang kedua, kita kena ingat bahawa dalam masa yang sama, diri kita ni juga tak sepi daripada kesalahan. Jadi untuk kita maafkan orang, kita kena ingat kita pun banyak dosa dengan orang lain. Siapalah kita untuk tidak maafkan orang lain, sedangkan Allah sendiri pun ampunkan hambanya. Sebenarnya kita lupa setiap perkara buruk dan musibah yang Allah timpa kepada kita tu tadi, di sebalik musibah itu ada pengajaran yang maha besar. Ada iktibar untuk diri kita dan untuk orang lain. Malah Allah izinkan musibah itu berlaku. Sebab apa? Sebab Allah nak mendengar rintihan suara kita. Allah rindu nak mendengar kita mengadu kepada Dia tiap-tiap malam. Ya, jadi kita bangunlah, mengadulah pada Allah. Yang ketiga, apabila kita tip untuk maafkan orang ni, kita asingkan semua barang yang boleh membawa kenangan. Gambar-gambar yang membawa kepada peristiwa lama, barang-barang, hadiah-hadiah, asingkan. Kumpulkan, kalau barang-barang tu ada dalam rumah, kumpulkan semua barang-barang, gambar-gambar, baju-baju, pakaian-pakaian tu, cenderahati apa semua tu, kumpulkan, letak dalam satu beg, simpan dalam store, jauh daripada pandangan. Sebab apa? Selagi benda-benda tu ada depan mata kita, ia mengingatkan kita kepada kenangan-kenangan yang menyakitkan hati, yang negatif, maka selagi itulah sukar untuk kita memaafkan orang. Jadi hilangkan semua kenangan itu. Sebab kita, bila kita nak maafkan orang ni, kita kena faham, kita tidak boleh melupakan.
peristiwa orang sakitkan hati kita, kita tak boleh lupa, dia ada dalam memori. Lainlah kalau kita accident terantuk misalnya hingga kita hilang ingatan, barulah kita boleh lupa apa yang telah berlaku. Tapi tidak, dalam konteks memaafkan itu kita tak mungkin boleh lupakan kecuali kita jadi seorang yang pelupa. Jadi oleh sebab itu, kerana kenangan itu masih ada, kita tak boleh lupakan, maka kita maafkan orang itu, kita nyatakan dengan mulut dan kita maafkan dengan hati. Yang paling penting, jangan diungkit lagi, jangan disebut lagi, jangan dibangkit-bangkitkan semula benda-benda yang dah lepas. Dah maaf-maaf, kan? Walaupun mungkin hati kita belum kendur rasa sakitnya, bila kita dah maafkan orang, pujuklah hati sendiri. Ya? Dan kadang-kadang bila kita nak minta maaf dengan orang, kita rasa segan, guna orang tengah. Ataupun kita nak memaafkan orang, kita malu nak maafkan orang, dan kita tak mampu berdepan dengan dia, guna orang tengah. Dan apabila kita guna orang tengah ni, kadang-kadang orang tengah ni boleh menjalankan peranannya dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, supaya terjalin kembali ikatan yang putus tu tadi. Jadi kita cari orang tengah yang boleh mencantumkan kembali hubungan yang telah pun terputus. Dan insya-Allah dengan usaha kita yang kita lakukan itu tadi, insya-Allah maka kita dapat memaafkan orang dengan sepenuh hati tanpa ada rasa dendam, insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.